Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir. Ini BIS Malaysia edisi Isnin 28 Ogos 2023. Saudara, kadar inflasi Malaysia yang mereda sebanyak 2.0% pada Julai dilihat memberi faktor positif kepada sektor perniagaan. Penurunan inflasi di Malaysia selari dengan penyusutan negara serantau secara tidak langsung menunjukkan rantaian nilai bekalan global seluruh dunia juga telah stabil. Penurunan kadar inflasi juga memberi petanda ekonomi global berada pada fasa perlahan berikutan kurangnya permintaan. Dan seperti biasa setiap Isnin kami bawakan tumpuan dan jangkaan ekonomi mingguan. Untuk laporan selanjutnya kita bersama wartawan ekonomi Vimala Kasturi Verasamy. Silakan Vi. Terima kasih rakan setugas di studio. Salam Malaysia Madani. Saya Vimala Kasturi Verasamy dari Meja Ekonomi. Baik, ada beberapa isu utama minggu lepas yang ingin saya kongsikan kepada anda. Yang pertama, inflasi Malaysia. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, indeks harga pengguna yang mengukur kadar inflasi di Malaysia terus mereda kepada 2% pada Julai tahun ini, iaitu yang terendah setakat tahun ini. Kadar itu didorong peningkatan kecil kumpulan restoran, hotel serta makanan dan minuman. Bagi perbandingan dengan negara-negara terpilih, inflasi di Malaysia adalah lebih rendah berbanding zon Euro, Singapura, Amerika Syarikat, Indonesia dan Vietnam. Kedua, gaji progresif. Pada 24 Ogos, Menteri Ekonomi Rafizi Ramli menyatakan dasar sistem gaji progresif telah diluluskan di peringkat Kabinet dan butirannya akan dibentangkan dalam Belanjawan 2024 pada Oktober ini. Mereka akan menterjemahkannya kepada komitmen kewangan yang kerajaan perlu lakukan dan mereka akan melalui proses belanjawan. Kerajaan memberi lebih banyak tumpuan kepada pembangunan negeri dalam belanjawan tersebut sebagai usaha untuk merapatkan jurang pembangunan ekonomi antara negeri-negeri di Malaysia. Yang ketiga, penggabungan UMW dan Sime Darby. Permodalan Nasional Berhad PNB mengesahkan cadangan penggabungan UMW Holdings Berhad dan Sime Darby Berhad dalam sektor perindustrian dan permotoran yang beroperasi di rantau Asia Pasifik. Penggabungan dua syarikat itu dipacu oleh peluang untuk mengukuhkan kehadiran di pasaran tempatan dan serantau dalam sektor otomotif sambil memberi rangsangan kepada agenda elektrifikasi yang dijangka memacu pertumbuhan dalam pelaburan. Sime Darby akan membeli 61.2% kepentingan dalam UMW Holdings untuk meningkatkan dan mengukuhkan lagi kehadirannya dalam sektor otomotif Malaysia. Ingin juga saya kongsikan berkenaan isu Jepun melepaskan air radioaktif dari loji nuklear Fukushima ke Lautan Pasifik. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM bersama-sama Kementerian Kesihatan melakukan kajian itu dan Malaysia masih belum membuat keputusan untuk menyekat produk lautan Jepun. Namun kerajaan akan mengambil tindakan berdasarkan keputusan kajian. Baik, sekian dari Meja Ekonomi. Saya Vimala Kasturi Verasamy. Kita kembali ke studio. Baik, terima kasih Vimala untuk perkongsian dari Meja Ekonomi. Selain daripada tumpuan berkenaan, kita juga ingin melihat rangkuman isu ekonomi yang mendapat perhatian oleh media utama negara. Dan antaranya, jualan kenderaan elektrik EV di Malaysia diunjurkan akan meningkat 4 kali ganda pada tahun ini walaupun kadar penembusan EV hanya pada 1.8%. Menurut BMI, sebuah syarikat Fitch Solutions, usaha mewujudkan kemudahan pembuatan Volvo dan Mercedes-Benz di peringkat tempatan akan turut menyuntik minat terhadap EV di negara ini. Kerajaan turut mengumumkan lanjutan pengecualian duti import penuh bagi komponen yang digunakan dalam pemasangan EV sehingga Disember 2027 serta pengecualian cukai eksais dan cukai jualan penuh bagi EV pemasangan tempatan CKD, manakala pengecualian duti pemasangan luar negara CBU telah dilanjutkan sehingga Disember 2025.
Selain itu, 3 bank pusat iaitu Bank Indonesia (BI), Bank Negara Malaysia (BNM) dan Bank of Thailand (BOT) memeterai memorandum persefahaman MOU dua hala mengenai rangka kerja kerjasama bagi menggalakkan transaksi dua hala dalam mata wang tempatan negara-negara terbabit. Rangka kerja baru itu akan memacu inisiatif pembayaran rentas sempadan bagi mendapatkan lebih banyak akses dan penyelesaian mata wang tempatan dengan lebih lancar sekaligus meningkatkan kestabilan pasaran keuangan serantau serta memperkukuh aktiviti ekonomi rentas sempadan dan pasaran mata wang tempatan negara-negara tersebut. Baik, kita beralih analisis saham untuk hari ini. Bursa Malaysia dibuka rendah biarpun Wall Street mencatatkan peningkatan pada Jumaat lepas. Sehubungan dengan itu, kadar jangka pendek dijangka kekal stabil hari ini berikutan operasi Bank Negara Malaysia menyerap lebihan mudah tunai daripada sistem kewangan. Untuk tinjauan pergerakan pasaran sepanjang sesi dagangan pagi sehingga tengah hari tadi bersama pengurus dana PNB Investment Nur Raihan Munir. Pada penutup 12.30 tengah hari, indeks komposit FTMKLCI turun 1.67 mata untuk ditutup rendah kepada 1,442.74. Pasaran berada dalam trend positif dengan kaunter untung mengatasi kaunter rugi pada kadar 460 berbanding 442. Sementara 1,472 kaunter kekal tidak berubah atau tidak terus niaga. Secara keseluruhan, 30 saham komponen FPMKLCI menyaksikan 11 kaunter untung, 14 kaunter rugi dan selebihnya kekal tidak berubah. Antara kaunter untung, Hong Leong Financial Group Berhad, Nexus Berhad dan Sandabi Berhad masing-masing naik 18 sen, 8 sen dan 4 sen. Manakala kaunter rugi, Petronas Dagangan Berhad, Kuala Lumpur Kepong Berhad dan Tenaga Nasional Berhad masing-masing turun 28 sen, 24 sen dan 12 sen. Sementara itu, nilai mata wang tempatan didagangkan lemah. Ringgit susut 0.38% kepada RM5.03 seeuro, 0.33% kepada RM5.86 sepaun, 0.23% kepada RM3.43 sedolar Singapura, 0.21% kepada RM4.65 sedolar Amerika dan 0.16% kepada RM3.17 setiap 100 yen. Laporan disampaikan oleh Nur Raihan Munir, PNB Investment Berhad. Hujung bulan lagi, duit yang dicari tidak memadai. Belanja setiap hari, FEN di sini, teman yang sejati dengan ikhlas hati membantu anda berdikari. Sama-sama mendidik diri, bijak-bijak urus wang dengan informasi. Suka duka bersama kita tempuhi. Jangan jadi mangsa penipuan. Hati-hati apabila buat keputusan. Sama-sama didiklah diri dengan FE Network Financial Education Network agar anda bijak wang dalam segala aspek kewangan. Layari fenetwork.my atau kunjungi kami di Facebook, Instagram dan YouTube. Segalanya duit best dengan FEN.
Terima kasih kepada anda di atas kesetiaan bersama kami di BIS Malaysia. Dan untuk mengupas lanjut tumpuan dan jangkaan ekonomi mingguan bersama saya di studio ketika ini, Tuan Muhammad Azmi Muhammad Amin, Setiausaha Pertubuhan Penganalisis Teknikal Malaysia. Selamat datang ke BIS Malaysia, Tuan. Terima kasih. Baik, mungkin sebagai permulaan, mungkin Tuan boleh kongsikan apa pemerhatian Tuan mengenai prestasi dan juga jangkaan ekonomi minggu lalu. Okey, jadi apa yang kita lihat, prestasi dagangan saham terutamanya dilihat masih tidak menentu. Kalau kita bandingkan prestasi pada hari Jumaat lepas berbanding Jumaat sebelumnya, kita lihat terdapat sedikit penurunan. Jadi kalau kita lihat pula trend pasaran saham sejak awal bulan Ogos tu, kita tengok masih dalam keadaan mendatar. Pada minggu lepas juga kita lihat pelabur asing dan juga pelabur ringgit telah menjadi penjual bersih dalam pasaran bursa Malaysia, manakala pelabur institusi menjadi pembeli bersih dalam pasaran. Dan indeks FBM-KLCI kita telah ditutup di atas paras sokongan yang terdekat, iaitu pada paras 1440 mata. Baik, mungkin dari segi kedudukan nilai ringgit pula, apa Tuan boleh katakan mengenai kedudukan nilai ringgit minggu lalu berbanding minggu-minggu sebelumnya? Okey, jadi kita tengok pula dari segi mata wang ringgit berbanding dolar Amerika Syarikat, dilihat sedikit mengukuh pada 4.638 daripada 4.646 pada minggu sebelumnya. Dan ringgit juga dilihat sedikit mengukuh berbanding kebanyakan mata wang utama dan juga mata wang serantau yang lain, tapi tak banyak berubah. Tapi kalau kita tengok pada gambaran yang lebih besar, okey, kita tengok ringgit ni dia menghampiri paras tertinggi pada bulan Jun, iaitu pada paras 4.67. Ini berbanding dolar Amerika Syarikat lah. Okey, dan trend ini masih menunjukkan dolar Amerika Syarikat masih dalam keadaan mengukuh, dan sekiranya paras RM4.67 itu berjaya ditembusi, paras rintangan seterusnya adalah RM4.75. Baik, itu bila dikatakan kedudukan nilai ringgit semakin mengukuh. Dan apa mungkin faktor-faktor yang mempengaruhi sentimen pasaran, ekonomi dan juga nilai ringgit ini? Okey, jadi pertama kita tengok sentimen pasaran sebelum ni dipengaruhi oleh data pertumbuhan ekonomi yang kita lihat lebih perlahan daripada jangkaan pada suku tahun kedua, iaitu pada kadar 2.9%. Dan data ekonomi China juga yang lemah juga sedikit sebanyak memberi kesan kepada sentimen pasaran, kerana China merupakan negara dagangan terbesar dengan Malaysia. Ini juga dalam pasaran saham ini juga kita lihat mungkin merupakan satu aktiviti pengambilan keuntungan oleh pelabur asing yang telah menjadi pembeli bersih dalam pasaran bursa Malaysia sejak 5 minggu berturut-turut pada minggu sebelumnya. Okey, dan selain itu indeks kita tengok indeks pelopor yang menurun 2.1% pada bulan Jun yang dikeluarkan pada minggu lepas, mungkin turut memberi sedikit kesan kepada pasaran. Ini menunjukkan tinjauan ekonomi jangka pendek negara mungkin dalam keadaan sederhana. Baik, selain daripada prestasi, ada faktor-faktor yang mempengaruhi sentimen pasaran dan juga kedudukan nilai ringgit ini, apa mungkin tumpuan ekonomi yang menjadi pemerhatian Tuan sendiri ataupun penganalisis ekonomi sepanjang minggu lalu? Okey, jadi ada banyak data-data yang keluar pada minggu lalu, dan kita lihat ada satu data yang kita tengok positif yang menarik perhatian kita, dan iaitu dalam pasaran buruh, di mana pasaran buruh kita berkembang pada kadar 2.4% pada suku tahun kedua 2023, dengan mencatatkan 16.73 juta tenaga buruh. Peningkatan permintaan terhadap buruh oleh industri ini telah menyebabkan pertambahan guna tenaga dan mengurangkan kadar pengangguran berbanding setahun yang lalulah. Dan penyertaan pekerja juga kali ini kita lihat mencatatkan kadar tertinggi berbanding pada sebelum pandemik. Baik, bagaimana bila kita lihat kepada sektor buruh ini dalam menghadapi ataupun menghampiri 2024 nanti, bagaimana jangkaan Tuan melihat kepada perkembangan sektor buruh ini sebenarnya? Jadi kita jangkakan dia akan terus meningkat, kerana kalau kita tengok jumlah pekerjaan yang masih kosong ni masih banyak. Jadi kita lihat terdapat banyak permintaan
dalam industri, terutamanya dalam sektor pembuatan, jadi sektor pembinaan di mana mereka mengalami kekurangan tenaga buruh. Jadi banyak kita lihat kerja-kerja ataupun projek-projek ini tidak dapat dijalankan dengan sempurna ataupun berlaku delay lah dalam projek tersebut, dan ini telah meningkatkan kos-kos yang terlibat. Ya, baik, dan kita lihat juga minggu lalu DOSM atau Jabatan Perangkaan mengumumkan kadar inflasi Malaysia yang diukur menerusi IHP kan mengecil kepada kadar 2.0%. Apa mungkin pemerhatian tuan mengenai kadar inflasi yang mereda mengecil ini kepada 2%? Ya, okey. Jadi dengan kadar inflasi pada 2% pada bulan lepas, ini berbanding kadar inflasi pada bulan Jun sebanyak 2.4%. Dan peningkatan perlahan yang lebih perlahan ini didorong oleh peningkatan lebih rendah bagi kumpulan restoran dan hotel serta makanan dan minuman bukan alkohol. Ini juga diikuti dari kumpulan pelbagai barangan dan perkhidmatan. Manakala kumpulan kesihatan dan juga kumpulan pendidikan ini telah mencatatkan peningkatan sebanyak 2%. Jadi jika kita nak bandingkan kadar inflasi kita dengan kadar inflasi negara-negara lain di rantau kita ni, sebenarnya negara Malaysia ni mencatatkan kadar inflasi antara yang terendah lah di rantau ni. Lagi rendah daripada Indonesia, kita lagi rendah daripada Vietnam, lagi rendah daripada Singapura dan lagi rendah daripada Filipina. Dan tapi walau bagaimanapun kita lihat inflasi ini ada risiko di mana risiko inflasi ini boleh meningkat. Ini bergantung kepada dasar kerajaan berkenaan dengan kawalan harga dan juga subsidi. Jadi kita lihat kerajaan juga telah melaksanakan subsidi bersasar terutamanya dalam penggunaan elektrik. Jadi sebelum ini kalau kita tengok bagi pengguna bukan domestik sudah tidak lagi menikmati subsidi. Diikuti pula dengan pengguna domestik yang berpendapatan tinggi yang menggunakan elektrik melebihi 1,500 kilowatt. Dan kita juga mungkin lihat subsidi bersasar ini akan dilanjutkan kepada penggunaan petrol di mana ianya akan mengikut pendapatan isi rumah lah. Tapi ini masih lagi dalam kajian dan kerajaan masih lagi mencari mekanisme yang sesuai lah untuk dilaksanakan. Dan selain itu kita juga berhadapan dengan satu lagi risiko di mana inflasi makanan yang terkesan daripada faktor El Nino. Dan kita sebenarnya tengah berhadapan dengan kekurangan bekalan beras dunia disebabkan faktor cuaca dan juga pembelian panik yang disebabkan faktor El Nino ni dan tindakan India yang menyekat beras ekspor beras mereka ekspor beras mereka untuk kegunaan domestik. Dan kalau kita tengok beras dari India ni sebenarnya dia merangkumi 40% daripada jumlah dagangan beras dunia, dan ini telah membawalah kepada kenaikan harga beras Asia kepada paras tertinggi dalam hampir 15 tahun. Baik, kita lihat juga bila kadar inflasi ini menurun, penonton di luar sana mungkin akan melihat ianya ada berkaitan dengan kuasa beli pengguna, betul? Ya, betul. Baik, kita akan kembali selepas ini. Sebelum itu kita berehat seketika, kita kembali selepas ini dalam Bis Malaysia. Kita perlu perhebatkan lagi usaha bagi memastikan lebih banyak memilih Malaysia sebagai destinasi pelaburan. Tumpuan akan diberikan bagi memperkukuh agensi galakan pelaburan di bawah MAIDA dengan tumpuan untuk mempergiatkan usaha menarik pelaburan dengan mudah cara urusan pelabur secara lebih proaktif. Mengkaji semula insentif pelaburan supaya tertumpu kepada galakan pelaburan yang menjana pekerjaan berpendapatan tinggi serta daripada sumber tempatan. Menaik taraf kawasan perindustrian dengan prasarana lengkap serta meningkatkan pembangunan modal insan. Antaranya sektor petrokimia di Kertih, Terengganu, pusat data di Sedenak, Johor, industri hiliran getah di Kuala Nerang, Kedah. Sebagai permulaan, RM100 juta
disediakan bagi melengkapkan infrastruktur kawasan perindustrian, terutama prasarana berkonsepkan hijau. Siaran langsung Hari Kebangsaan 2023. RTM membawakan kepada anda siaran secara langsung bersempena perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2023 pada ketetapan berikut. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Kembali dalam BIS Malaysia dalam pastinya kita untuk meninjau tumpuan dan jagaan ekonomi mingguan bersama dengan Tuan Muhammad Azmi Muhammad Amin yang bersama kita hari ini. Baik, tadi kita ada bercakap mengenai kadar inflasi dan kaitannya dengan kuasa beli pengguna. Mungkin ada sedikit dua yang boleh ditambah mengenai perkara ini. Okey, jadi kita lihat kuasa beli pengguna masih lagi kukuh. Ini berkaitan dengan keadaan pasaran buruh kita yang makin kukuh. Betul. Dan juga kadar pengangguran yang makin berkurangan. Okey, dan selain itu juga kita lihat disebabkan kadar inflasi ini menurun, ini juga telah menurunkan juga kos-kos pengeluaran bagi perniagaan dan seterusnya telah membawa kepada harga-harga jualan di pasaran turut menurun. Cuma dekat sini mungkin ada bagi pihak rakyat mungkin dia ada komplain berkenaan dengan harga makanan yang meningkat. Okay. Jadi ini sebenarnya didorong oleh faktor luaran seperti pertama, kebanyakan produk makanan kita ni adalah yang diimport daripada luar negara. Jadi faktor mata wang juga memainkan peranan. Dan kalau kita tengok apa yang terjadi di Ukraine di mana dan Rusia di mana mereka merupakan pengeluar komoditi yang terbesar yang kini mengalami krisis, turut menyumbang kepada kenaikan harga makanan. Baik, itu antara orang kata faktor-faktor yang mungkin menyumbang juga. Dan dalam konteks untuk merancakkan pertumbuhan ekonomi negara ini, kita lihat juga inisiatif-inisiatif dilancarkan oleh kerajaan dan bagaimana pelbagai inisiatif ini akan terus memberi sumbangan kepada pertumbuhan ekonomi negara. Baik, jadi seperti yang kita tahu pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua ini lebih perlahan, tapi ini sebenarnya lebih banyak didorong oleh permintaan luaran yang lemah dan ini boleh dilihat dalam dagangan ekspor yang menguncup okay? Dan ini mungkin berterusan sehingga suku tahun yang ketiga. Tetapi kalau kita tengok macam saya sebut tadi, keadaan pasaran buruh kini memberangsangkan dan ketibaan pelancong juga telah mencapai paras 75% pra-pandemik, dan kita lihat ia boleh terus meningkat pada separuh tahun kedua. Dan kalau kita nak tengok pula dari segi inisiatif-inisiatif kerajaan bagi menurunkan kos sara hidup khususnya, kita ada banyak inisiatif yang telah dilancarkan ataupun dilaksanakan, dan salah satunya yang akan dilaksanakan pada Hari Merdeka ni iaitu package 5G Rahmah di mana rakyat akan berpeluang untuk menikmati package 5G ni dengan harga yang lebih murah. Jadi di sini dapat membantu meningkatkan produktiviti dan juga menurunkan kos sara hidup bulanan mereka. Dan kalau kita lihat pula dari segi inisiatif-inisiatif utama seperti pelan induk perindustrian baru yang akan merangsang pelaburan dalam teknologi dan juga inovasi. Kita juga ada pelan peralihan tenaga negara di mana kita nak meningkatkan penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui. Jadi inisiatif-inisiatif ini akan menggiatkan semula sektor perindustrian untuk menjadi lebih kompetitif dan mewujudkan aktiviti ekonomi yang lebih
kita panggil bernilai tinggi dan lebih kompleks lah. Jadi ini dapat mewujudkan pekerjaan yang bergaji tinggi dan lebih berkualiti. Seterusnya kita akan mengurangkan pergantungan terhadap buruh asing yang berkemahiran rendah. Dan selain itu kita juga dapat tackle satu lagi isu di mana kita ada isu yang kita panggil sebagai brain drain, di mana kita kehilangan banyak tenaga mahir tempatan yang telah berhijrah ke luar negara bagi mencari pendapatan dan juga peluang pekerjaan yang lebih baiklah. Dan inisiatif ini juga mampu meletakkan Malaysia sebagai satu destinasi pelaburan yang lebih kompetitif, terutamanya dalam menarik syarikat-syarikat gergasi global yang kian menekankan aspek seperti persekitaran, sosial dan juga tabik urus lah. Jadi antara aspirasi kita sekarang ni adalah untuk menjadi hub tenaga yang boleh diperbarui di rantau ini. Baik, berbalik kepada jangkaan ekonomi mingguan, apa yang boleh Tuan kongsikan mengenai jangkaan untuk sepanjang minggu ini? Okey, jadi pada pandangan saya untuk pasaran saham tempatan, paras sokongan indeks FBM KSCI akan kekal kukuh dengan mengambil kira prestasi pasaran yang stabil dengan nilai saham yang murah, kemasukan dana pelaburan asing yang berterusan dan juga penyertaan pelaburan yang semakin meningkat. Jadi saya anggarkan indeks FBM KSCI akan bergerak pada paras 1440 sehingga 1460, di mana 1460 itu paras rintangan dan 1440 sebagai paras sokongan. Dan ringgit juga dijangka akan terus didagangkan dalam keadaan mendata sekitar 4.63 sehingga 4.65 lah berbanding dolar Amerika Syarikat. Ini atas faktor sentimen yang lebih berjaga-jaga lah. Baik, itu antara jangkaan yang dijangkakan untuk sepanjang minggu ini dan juga dalam pasaran pada minggu-minggu yang seterusnya. Baik, mungkin secara ringkasnya dalam konteks bila Tuan melihat pertumbuhan ekonomi negara, apa lagi mungkin yang belum dicakapkan ataupun boleh ditambah lagi info-infonya? Baik, sekarang ni kita cuba menarik pelaburan daripada luar lah. Jadi dengan inisiatif-inisiatif seperti kita tengok Elon Musk di mana dia akan membuka syarikatnya di Malaysia. Jadi ini telah menarik keyakinan pelabur-pelabur asing untuk masuk ke dalam Malaysia, dan kita lihat juga di mana kita panggil pelaburan yang telah diluluskan oleh kerajaan juga semakin meningkat. Baik, itu antara yang mungkin kita harapkan supaya pertumbuhan ekonomi negara terus rancak menghampiri pada penghujung 2023 kelak. Baik, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Muhammad Azmi, Setiausaha Pertumbuhan Penganalisis Teknikal Malaysia untuk perkongsian yang diberikan. Segmen Bual Bis itu tadi menutup Bis Malaysia edisi 28 Ogos 2023. Program Pastikan Sahih menyusul selepas ini. Saya Izzamin Nasir, salam Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.